Okey. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Guys, sihat ke guys? Dan Okey, jadi kelas kita pada petang ni akan diteruskan dengan kita recap balik lesson kita pada minggu lepas. Kamu kalau tak faham minggu lepas, cikgu akan terangkan daripada awal, jangan risau. Okey, jadi hari ini kita akan belajar, cikgu recap balik tentang bab yang terakhir, iaitu bab 13. Bab 13 ni tentang apa? Dia adalah tentang kebarangkalian mudah. Sekarang bila orang cakap tentang kebarangkalian tu apa? Kebarangkalian boleh difahami dengan memahami definisi dia. Kalau orang tanya kebarangkalian ni apa? Okey, ini adalah kebarangkalian. Okey, kebarangkalian ialah ukuran kemungkinan berlakunya sesuatu peristiwa. Kemungkinan berlakunya sesuatu peristiwa. Maksudnya, awal kelas kita pada minggu lepas, kita belajar bagi setiap peristiwa, dia ada 3 jenis kemungkinan. Okey. Jadi setiap peristiwa dia ada 3 jenis kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah benda tu pasti akan berlaku. Jadi kita letak pasti berlaku. Yang kedua, kita letak dia dalam keadaan mustahil berlaku. Mustahil berlaku. Okey. Dan yang ketiga, yang kamu kena faham dia punya konsep. Yang ketiga, barulah kita pergi kepada mungkin berlaku. Jadi, ingat dalam dunia ni kita panggil dia peristiwa. Peristiwa terbahagi kepada 3, yang mana yang pertama ni pasti berlaku. Cikgu akan tunjuk contoh lepas ni. Kedua, mustahil berlaku. Ketiga, mungkin berlaku. Okey, cikgu bagi satu situasi mudah. Cikgu ambil satu beg. Bila cikgu ambil satu beg, dekat dalam beg ni cikgu letak 2 biji guli biru. Okey, 1, 2. Okey, kemudian dalam satu beg ni juga cikgu letakkan 3 biji guli hijau. Okey, yang pertama ini adalah situasi A. Situasi A, dalam satu beg ada 2 biji guli biru dan 3 biji guli hijau. Okey, nak buat apa ni? Okey, yang pertama adalah kita nak mengambil satu guli biru. Guli biru. Bila kita dalam situasi pertama, iaitu dalam beg kita nak ambil guli biru. Bila kita nak ambil guli biru, maksudnya kita ambil secara random. Kita tak pilih. Jadi dalam beg tu, kita buka beg tu, dia selup tangan. Kita gaul-gaul guli tu, kita bawa keluar. Jadi bila kita nak ambil guli biru, kamu rasa dia dekat mana? Pasti berlaku ke, mustahil berlaku ke, mungkin berlaku? mungkin berlaku. Ya, mungkin berlaku. Jadi dia dekat sini adalah mungkin berlaku. Kenapa cikgu cakap mungkin berlaku? Sebab boleh jadi yang kamu ambil tu guli hijau. Jadi bila kita nak ambil secara random dan dalam beg tu dia ada 2 jenis warna, guli biru dengan guli hijau, adalah kamu nak ambil guli biru, kamu akan dapat mungkin berlaku. Kenapa kamu letak mungkin?
Kamu letak mungkin sebab bila kamu ambil, boleh jadi kamu dapat guli hijau, boleh jadi kamu dapat guli biru. Jadi dekat sini ada juga possibility untuk kita dapat guli biru. Itu situasi A. Itu adalah keadaan mungkin berlaku. Okey, B. Dalam situasi A juga, iaitu dalam beg kita ni, dalam beg kita ni, kita nak ambil guli warna merah. Kita nak ambil guli warna merah. Bila dalam beg kita ni, cikgu tanya kamu, bila cikgu nak ambil guli merah, dia dekat situasi mana? Pasti ke, mungkin ke, mustahil? Mustahil. Ya, pandai Wafi. Mustahil berlaku. Jadi, kenapa cikgu cakap mustahil berlaku? Dalam beg ni hanya ada dua warna, iaitu biru dengan hijau. Jadi, jika ada dua warna, macam mana kamu nak dapat guli yang berwarna merah? Tu maksud cikgu. Itulah keadaan bila dia mustahil. Itu situasi A. Jadi dekat sini cikgu dah tunjuk mungkin berlaku, lepas tu mustahil berlaku. Bila pula keadaan pasti berlaku? Okey, cikgu ambil lagi satu situasi. Dalam beg ni, cikgu ada 5 biji guli merah. Jadi sekarang kita punya mengambil adalah guli merah. Jadi kalau kamu tengok dekat sini ada guli merah aja dalam tu. Dan kita nak ambil guli merah. Kamu rasa dekat pasti ke, mungkin ke, mustahil? Pasti. Ya, dia dalam keadaan pasti berlaku. Kenapa? Sebab dalam beg ni ada guli merah je. Jadi inilah dia. Kita kena faham situasi dia dulu. Faham situasi dia dulu. Okey. Jadi dekat sini kita dah faham 3 jenis situasi pasti berlaku. Oh ni pasti berlaku. Pasti berlaku kebarangkalian dia, 100%. Apa maksud cikgu ni? Okey. Jadi mustahil berlaku kebarangkalian dia 0%. Tapi dekat mana yang ada nilai kebarangkalian yang kita kena kira? Dia dekat bahagian mungkin berlaku. Jadi dekat bahagian mungkin berlaku, kamu kena ingat apa-apa situasi yang mungkin berlaku, dia mesti ada nilai kebarangkalian. Sebab tu kita nak kena determine dulu apa dia yang ada nilai kebarangkalian dan apa yang tiada nilai kebarangkalian. Jadi dekat sini cikgu sambung pula cikgu punya recap kita punya minggu lepas. Dia dalam keadaan mungkin berlaku. Dekat situ ada nilai kebarangkalian. Kebarangkalian tu macam mana? Dinyatakan dalam bentuk pecahan atau peratus. Apa benda tu? Okey, jadi cikgu nak pergi pula. Tadi cikgu dah terang yang warna kuning. Kebarangkalian ialah ukuran kemungkinan berlakunya suatu peristiwa. Cikgu letak dekat situ kemungkinan berlakunya. Dekat mana penerangan dia? Ni semua penerangan dia. Sekarang cikgu nak pergi kepada yang bawah pula. Kebarangkalian dinyatakan dalam bentuk pecahan atau peratus. Apa benda tu? Okey, jadi cikgu nak pergi ke sesi yang seterusnya. Okey, sampai sini. Jelas ke semua? Boleh faham dulu sampai sini? Jelas cikgu. Okey, baik. Okey, mantap. Okey, jadi kita nak pergi kepada bentuk kebarangkalian. Kalau daripada definisi kebarangkalian ni, dia cakap apa? Kebarangkalian ada dua jenis bentuk. Yang pertama adalah pecahan. Yang kedua adalah peratus. Inilah kebarangkalian dia. Jadi cikgu tak ambil apa-apa situasi yang pening pun. Cikgu ambil situasi yang tadi, iaitu situasi beg. Jadi dekat dalam beg ni, cikgu ambil situasi yang sama. Ada 2 biji guli biru dan ada 3 biji guli hijau. Okey, bila kita nak buat kebarangkalian, benda yang paling penting adalah sampel. Sampel.
Sampel ni apa? Sampel ni adalah apa yang ada pada situasi tu. Keseluruhan nilai jawapan pada soalan tu. Okey. Jadi kalau kita nak faham tentang sampel, kalau kita nak faham tentang sampel, kejap Okey, ni masuk ruang sampel. Okey, ruang sampel ataupun cikgu panggil sampel saja. Sampel adalah semua isi peristiwa. Cikgu terang secara mudah. Sampel ni apa? Sampel ni adalah semua isi peristiwa. Okey, maksudnya apa? Kamu kena isikan sampel dekat sini untuk situasi ni. Yang pertama, kamu kena letak dalam set S sama dengan buka kurungan cara nak menulis sampel. Ada apa dekat sini? Dia ada 2 warna biru. Bila dia ada 2 warna biru, cikgu kena letak B1 untuk biru yang pertama. Lepas tu cikgu letak B2 untuk biru yang kedua. Tak habis lagi. Cikgu baru senaraikan warna biru. Cikgu tak buat lagi warna hijau. Warna hijau ada 3 jenis. Jadi dekat sini kita letak hijau 1. Lepas tu kita letak hijau 2. Lepas tu kita letak hijau 3. Jadi kita dah senaraikan dah semua sampel dalam situasi ni. Semua isi peristiwa. Peristiwa dapat biru 1. Peristiwa dapat biru 2. Peristiwa dapat hijau 1. Hijau 2, hijau 3. Itu adalah sampel. Sampel tu semua isi bagi peristiwa tu. Okey. Kalau ada yang kurang jelas, kita pergi kepada memahami ambil dadu. Dadu dia yang lepas dadu in English. Dadu pula in English pula. Dadu ni dice. Okey. Jadi cikgu harap kamu semua pernah lah main dadu ni. Okey, tengok bila kita nak faham sampel, kalau dalam sebiji dadu ni dia ada nombor. Dalam biji dadu dekat sini kita akan pergi kepada sampel dia dulu. Kita pergi kepada sampel biji dadu. Sampel dia apa dekat sini? Sampel dia untuk dadu semua nilai nombor yang ada dalam dadu tu. Semua isi yang ada pada dadu tu. Jadi yang pertama kamu kena ingat dadu ni dia ada 6. Jadi cikgu letak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dadu kan dia ada 6 jenis permukaan yang terdiri daripada 6 jenis nombor. Itu dadu. Kalau cikgu pergi kepada duit shilling, duit shilling. Apa sampel dia? Duit shilling, sampel dia. Okey, cikgu pergi kepada dekat sini Okey, kejap semua cikgu cari ni. Okey, kita pergi kepada duit shilling. Okey, untuk sampel duit shilling. Untuk sampel duit shilling. Yang pertama, ini kita sebut sebagai kepala. Yang ini kita sebut sebagai ekor. Jadi untuk sampel duit shilling, kita kena cakap semua isi dia. Yang pertama, kepala, iaitu bahagian nombor dia. Dan yang ketiga adalah bahagian ekor dia. Ada juga orang cakap bahagian kepala ni angka. Angka pun betul, tak ada masalah. Tapi tulis satu-satu je. Ekor ni adalah bahagian gambar. Tak ada masalah. Tapi apa yang cikgu cuba sampaikan, sampel tu adalah semua isi yang ada pada peristiwa tersebut. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas cikgu. Jelas cikgu. Okey, baik. Jadi itulah sampel. Kena faham sampel elok-elok. Sebab siapa salah keluarkan sampel dia, salahlah jawapan dia. Jadi daripada sampel ni kita dapat apa? Kita dapat sesuatu nama dia NS. NS ni apa? NS ni adalah bilangan bilangan sampel. N ni untuk bilangan, number, S ni untuk sampel. Sampel yang atas tadi. NS macam mana? NS kita kira lah. Dekat sini ada 1, 2,
3, 4, 5. Jadi NS untuk peristiwa ni ada 5. Kalau kita pergi kepada yang tadi, NS untuk sampel dadu ada berapa? Kita kira ada berapa yang dekat dalam tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi NS dia adalah 6. Kemudian untuk duit shilling, kita nak kira NS dia. NS dia ada berapa? Dekat sini kita ada 1, 2. Jadi kita ada 2 sahaja. Itu maksud bilangan sampel. Jadi sampel dulu yang kamu kena faham. Okey. Okey, habis dekat situ. Jelas? Jelas. Okey, baik. Jadi bila kita dah faham sampel, baru cikgu terangkan tentang kebarangkalian. Kenapa dia bercakap tentang kebarangkalian? Kebarangkalian ni dia bagi tahu dalam bentuk pecahan. Kebarangkalian Okey, kebarangkalian dia ada formula. Bila kita cakap tentang kebarangkalian, huruf untuk mewakili kebarangkalian, huruf untuk mewakili bagi sesuatu kebarangkalian dalam matematik kita cakap dia P. P. P itu untuk probability dalam bahasa Inggeris. Kebarangkalian dalam bahasa Inggeris probability. Jadi dia ambil P itu stand for kebarangkalian. Jadi kebarangkalian sekarang ni cikgu nak kira ada 2 jenis kebarangkalian. Yang pertama, cara nak kira kebarangkalian adalah kita kena ambil kita punya apa yang dia nak. Contoh. Jadi kebarangkalian adalah kekerapan peristiwa. Ni P P sama dengan bilangan sampel. Bilangan sampel. Okey, jadi kebarangkalian ni macam mana? Okey, tengok betul-betul cikgu mula tunjuk dah. Jadi dekat sini kamu dah nampak dah dia dalam keadaan pecahan. Kebarangkalian untuk cikgu dapat P biru. P B. Maksudnya probability untuk warna biru. Ada berapa warna biru dekat situ? Kita kira ada 1, ada 2. Maksudnya kita nak kira apakah kebarangkalian untuk kita dapatkan guli biru daripada beg ni. Apa kebarangkalian nak dapat guli biru? Jadi kebarangkalian untuk kita dapatkan guli biru dekat sini adalah kita kena kira dulu berapa biji guli biru. Okey, cikgu nak tanya, ada berapa biji guli biru dekat sini? 2. Ada 2. Jadi kekerapan untuk guli biru dia ada 2. Jadi kita letak 2. Per dengan dia punya bilangan sampel. Bilangan sampel dia tak berubah, sebab tu kita kena cari elok-elok. Bilangan sampel kita ada 5. Jadi jawapan dia adalah 2/5. Nampak tak dia dalam bentuk pecahan? Sebab tu cikgu tunjuk dulu dia dalam keadaan pecahan. Tu cara dia. Okey, kemudian cikgu tunjuk pula P hijau. Maksudnya kebarangkalian cikgu nak dapatkan guli hijau. Bila cikgu ambil secara random dalam beg tu, beg kita ada 2 biji guli biru, 3 biji guli hijau. Kita sapu-sapu tangan kita secara random. Kita nak ambil guli hijau. Ada berapa guli hijau dekat situ? Ada berapa kekerapan guli hijau dekat situ? Ada berapa? Ada 3. 1, 2, 3. Ada 3 guli hijau. Jadi kita letak 3. Per dengan kita punya bilangan sampel. Bilangan sampel kita ada 5. Jadi dekat sini cikgu dah tunjukkan dia dalam keadaan 3/5. Maksudnya dekat sini dia dalam keadaan pecahan. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey, baik. Okey, jadi peristiwa bagi kebarangkalian ni kamu kena ingat tau.
peristiwa kebarangkalian jumlah bagi peristiwa, jumlah peristiwa mesti sama dengan 1. Apa maksud kita cakap dia 1 ni? Maksudnya bila cikgu buat PB yang warna biru 2/5 tambah dengan PH iaitu kebarangkalian mendapatkan guli hijau adalah 3/5. Kamu tambah 2/5 tambah 3/5. 2 tambah 3 kita dapat 5. 5/5. 5/5 maksudnya 5 bahagi 5 kamu dapat dia 1. Itu maksudnya. Bila ada apa-apa peristiwa, satu peristiwa tu sama dengan 1. Tapi dia jadi pecahan pula. Kenapa? Sebab kita nak tengok kemungkinan nak dapat guli biru, kemungkinan nak dapat guli hijau. Itu dia. Kita panggil dia kebarangkalian. Okey, cikgu dah terangkan dah. Untuk pecahan, ini adalah dalam keadaan pecahan. Peratus tu macam mana? Peratus tu kalau kamu nak dapat dia, senang saja. 2/5 darab dengan 100. Cuba kamu buat. 2/5 darab 100. Dapat berapa? Tekan kalkulator. 2/5 darab 100. Berapa Hafiz? Okey, kalau kita tekan kalkulator dekat sini, kita dapat 40%. Kamu boleh tekan kalkulator kan? Okey, sekarang 3/5. 3/5 bila kamu nak jadikan dia peratus, ini cikgu tengah terang peratus. Kamu kena darab 100. Jadi 3/5 darab pula dengan 100. Kamu akan dapat 60%. Okey. Jadi sampai situ cikgu terangkan dah untuk pecahan. Pecahan cikgu dah terang 2/5 dengan 3/5 sama dengan 1. Sekarang cikgu terang untuk peratus. Macam mana nak jadikan dia peratus? Kamu ambil darab 100. Jadi kebarangkalian kita 2/5. Kita nak dapatkan dia dalam peratus. Kita kena darab 100. Nampak ni cikgu darab 100. Dapat 40%. Itu untuk kebarangkalian dapat guli biru. Untuk guli hijau, 3/5 darab 100. Jadi dekat sini kita ada 60%. Maksudnya bila kita ada 60% dengan 40%, kalau kita tambahkan dua-dua ni, kita akan dapat 100%. Itu adalah jumlah bagi kebarangkalian. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Okey, baik. Yang belah atas yang belah atas cikgu terangkan dia dalam bentuk pecahan. Yang belah bawah cikgu terangkan dalam bentuk peratus. Selesai penerangan cikgu kebarangkalian dalam bentuk pecahan. Selesai penerangan cikgu dalam bentuk peratus. Okey. Jadi bila orang tanya kenapa kita kena belajar kebarangkalian ni? Siapa tahu? Cikgu nak tanya Haziq. Haziq tahu ke kenapa kita kena belajar kebarangkalian? Tak tahu. Wafi, kenapa kita kena belajar tentang kebarangkalian ni? Saya rasa sebab kita nak tahu berapakah jumlah kita nak dapat benda tu kan? Okey, cikgu terangkan. Cikgu kaitkan dengan real life situation. Cikgu kaitkan dengan real life situation. Kenapa? Ini semua adalah definisi kebarangkalian. Okey, sebelum cikgu terangkan real life situation, cikgu ulang balik. Kebarangkalian tu apa? Ni cikgu baca balik. Kebarangkalian adalah
ukuran kemungkinan berlakunya suatu peristiwa. Kemungkinan. Maksudnya kebarangkalian ni apabila sesuatu itu ada pilihan. Jadi dekat sini, ingat satu benda, semua peristiwa dalam dunia ni, kalau kamu ada pilihan, maksudnya kamu nak kena pilih A atau nak kena pilih B, dekat situ dia ada kebarangkalian. Jadi nak cam, kamu ada pilihan ke tak, cikgu terangkan tiga-tiga ni. Pasti berlaku, mustahil berlaku, mungkin berlaku. Kalau mungkin berlaku je, dia ada kebarangkalian. Mustahil kebarangkalian dia kosong. Guli merah, kebarangkalian dia satu terus. Okey, maksudnya dekat sini cikgu nak terangkan bila ada kebarangkalian, bila kamu ada pilihan. Itu yang pertama. Okey, habis kat situ. Yang kedua, baca balik ayat yang warna merah ni. Warna merah ni daripada mana? Yang ni, yang cikgu petakkan ni. Kebarangkalian dinyatakan dalam bentuk pecahan dan peratus supaya kita senang nak nampak dia punya nilai. Okey, jadi dekat sini cikgu terangkan macam mana nak dapat peratus dengan pecahan tu. Nampak satu-satu cikgu terang. Jadi kalau kita nak dapat nilai kebarangkalian yang pertama, kita kena tahu dia punya sampel. Lepas kita dah tahu dia punya sampel, mudahlah untuk kita faham dia punya bilangan sampel. Baru kita kira kebarangkalian. Jadi sekarang kita ada guli biru tau. Kita nak dapatkan dia punya pecahan. Kita kena dapatkan dulu dia punya kekerapan peristiwa. Maksudnya ada berapa guli biru dalam beg tu. Jadi ada dua. 1, 2. Jadi cikgu letaklah 2. 5 tu apa? 5 ni adalah bilangan sampel. Jadi pecahan kebarangkalian untuk guli biru adalah 2/5. Ada orang, kenapa kita kena tukarkan kepada peratus? Sebab dia tak nampak nilai 2/5 tu. Jadi kita ada pula bahagian peratus. Jadi 2/5 macam mana nak tukar kepada peratus? Darab 100 sama dengan 40%. Jadi kebarangkalian untuk kita dapat guli biru daripada beg ni adalah 40%. Jadi kat sini cikgu ajar kamu cara mencari nilai kebarangkalian. Okey. Setakat situ 2 ni jelas ke semua? Boleh faham 2 ni? Okey ke? Jelas. Okey, baik. Okey, sekarang tujuan kita belajar kebarangkalian. Cikgu terang, ni recap untuk kelas lepas. Tujuan kita belajar tentang kebarangkalian. Tujuan kita belajar untuk kebarangkalian. Kebarangkalian. Ada satu sahaja tujuan dia. Tujuan dia adalah untuk kita membuat sesuatu keputusan. Membuat keputusan. Jadi tujuan untuk kita belajar ada kebarangkalian ni adalah untuk kita buat keputusan yang tepat. Yang tepat lah ataupun kita tak boleh cakap yang tepat sebab dia ada kemungkinan. Tadi cikgu tunjuk kat sini je. Kebarangkalian kita belajar kat sini adalah untuk membuat keputusan. Apa maksud cikgu nak buat keputusan ni? Okey, cikgu bagi satu gambaran dekat kamu. Cikgu bagi satu gambaran dekat kamu. Ada seorang lelaki. Ini adalah seorang budak-budak. Seorang budak. Kita panggil dia budak A. Kita panggil dia budak A. Budak A diberi 2 pilihan. Nak dibuatnya, masa tu ada 2 pembukaan kedai. Ada 2 pembukaan kedai. Pembukaan kedai. Jadi kedai ni dia buat macam pertandingan ataupun dia buat macam cuba uji. Okey. Apa dia? Okey, macam ni Kedai A. Kedai A. Budak ni cikgu bagi nama lah macam tak sesuai dia budak A. Cikgu bagi nama dia adalah Nizam. Nizam.
Okey, dia pergi kepada pembukaan kedai A. Dia ada dua jenis pembukaan. Yang pertama kedai A dengan kedai B. Dua-dua kedai ni dia buka pada waktu yang sama. Dua-dua kedai ni cikgu ambil contoh yang tadi, iaitu tadi cikgu cakap pasal guli. Sekarang cikgu cakap pasal gula-gula. Gula-gula biru, dia bagi setiap budak yang dah datang kedai A ataupun kedai B, dia bagi hadiah. Apa yang dia bagi hadiah? Kamu boleh ambil selup tangan dalam beg untuk dapatkan satu gula-gula. Tapi dia bagi tahu, gula-gula dia ada dua jenis. Yang pertama, gula warna biru. Gula warna biru dekat sini cikgu letak dalam kedai A, dia ada 7 gula-gula warna biru dalam beg tu. Dan dia ada 3 gula-gula warna hijau. Ini adalah beg gula-gula. Beg gula-gula. Okey. Kemudian kedai B pula, dia punya lain. Dia punya situasi adalah kita letak 3 pula biji guli biru dan 7 biji guli hijau. Jadi dekat sini kita kira kebarangkalian dia. Cikgu nak tanya kamu PB, maksudnya kebarangkalian untuk cikgu dapatkan guli biru dekat kedai A berapa dalam beg ni? Berapa? Afif, tahu Afif? Wafi tahu ke macam mana tu Wafi? Apa kebarangkalian nak dapat guli biru? 7/10 tu. Pandai, kita dapat 7/10. Itu dekat beg A, kedai A. Jadi untuk dapatkan guli hijau berapa Wafi? 3/10. Iya, 3/10. Habis dekat situ. Okey, jadi dekat sini cikgu nak tanya Haziq. Hanif ada Hanif? Hanif? Ada ke? Okey. Ada. Kebarangkalian untuk cikgu dapatkan guli biru dekat kedai B berapa? 3/10. Pandai, 3/10. Sekarang kebarangkalian dekat kedai B untuk cikgu dapatkan guli hijau berapa? Ha. 7/10. Ya, kita dapat 7/10. Ni dia punya kebarangkalian. Ada orang tak nampak kebarangkalian dia? Ini adalah kebarangkalian dalam bentuk pecahan. Jadi, nilai-nilai kebarangkalian ni cikgu tukarkan kepada bentuk peratus. Sama juga dekat kedai A dengan kedai B, cikgu tukarkan semua nilai tu kepada bentuk peratus. Macam mana cikgu nak tukar? Ambil 7/10 darab 100. 7/10 darab 100. Kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 70%. Sebab tu cikgu buat 10. Senang nak tukar kepada peratus. Kemudian, untuk guli hijau, bila kita ambil, kita nak tukarkan kepada peratus, kita darab 100, kita akan dapat 30%. Situasi yang sama, cikgu ambil situasi yang sama untuk yang belah bawah, iaitu kita 3/10 untuk guli biru, 3/10 darab 100, kita dapat 30%. Untuk guli hijau, dekat sini dia punya peratus 7/10 darab 100, kita dapat 70%. Sekarang ni, sampai situ semua jelas ke? Sampai cikgu dapatkan dia punya nilai peratus tu? Boleh faham semua? Boleh je. Okey, baik. Okey, sekarang Nizam ni, kalaulah
dia hari tu tiba-tiba mengidam nakkan guli biru, rasa-rasa Nizam kena buat keputusan pergi dekat kedai A ke kedai B? Cikgu nak tanya kamu. Ha. A. Ya, Nizam akan pergi ke kedai A sebab apa? Sebab nilai kebarangkalian dia untuk mendapatkan guli biru, gula-gula biru dekat kedai A lagi tinggi berbanding kedai B. Itu function kita buat kebarangkalian ni. Okey, kalau Nizam dia tiba-tiba teringin untuk dapatkan guli hijau, gula-gula hijau. Maksudnya dia teringin nak makan gula-gula hijau. Jadi kalau kamu rasa dia nak makan gula hijau hari tu, dia pergi ke kedai A ke dia pergi kepada kedai B? B. Kedai B. Ya, dia pergi kedai B. Kenapa? Dia akan pergi ke kedai B sebab nilai kebarangkalian untuk dapatkan gula-gula warna hijau tu lagi tinggi dekat kedai B. Sebab itulah kita belajar ni. Kita belajar nak buat keputusan. Daripada kebarangkalian, kita boleh faham untuk membuat sesuatu keputusan. Ini situasi dia. Situasi dia. Jelas ke semua situasi yang cikgu tunjuk kat depan? Boleh faham? Boleh cikgu. Ini dia. Sebab apa kita belajar kebarangkalian? Sebab kita nak nampakkan dia punya pilihan. Jadi inilah dia punya situasi di dunia nyata. Di dunia nyata kita nak buat kebarangkalian. Contoh, masing-masing ada mak ayah, kan? Lepas tu masing-masing pernah buat silap. Okey, ini contoh seorang anak dia ada mak. Ni ada mak dia. Ni mak dia rambut kat belakang ada mak, tak nampak cara rambut pula kan? Cikgu buat. Ni mak dia. Lepas tu ini adalah ayah dia. Jadi hari tu dia buat satu kesalahan. Anak ni dia buat satu kesalahan. Dekat mak. Jadi sekarang dia nak masuk ke rumah. Dia kena pilih. Dia nak berhadapan dengan mak ke dia nak berhadapan dengan ayah. Jadi dia akan set dalam fikiran dia. Ni kamu pernah rasa, cikgu pernah rasa. Dia akan set dalam fikiran dia. Dia mudah untuk bergaul dengan siapa? Cara dia. Kalau mak, kebarangkalian untuk mak marah adalah kita dapat contoh kita dapat 7/10. Kebarangkalian ayah pula nak marah, kita dapat 3/10. Jadi dekat sini daripada kebarangkalian tu cikgu tukar kepada peratus. Dekat sini agak-agak anak ni dia pergi dekat mak ke dia pergi dekat ayah? Cikgu nak tanya kamu. Ya, dia pergi dekat ayah dia. Sebab apa? Sebab peratusan untuk ayah dia marah lagi tinggi lagi rendah jika nak dibandingkan dengan mak dia. Itulah cikgu cakap kebarangkalian ni kita pakai dalam hidupan harian kita. Kita pakai dalam hidupan harian kita. Kita kalau kebarangkalian ni adalah pilihan. Bila sesuatu yang ada pilihan, ada nilai kebarangkalian. Itu apa yang cikgu terangkan awal-awal tadi. Jelas ke semua dekat sini? Boleh faham? Okey ke semua? Boleh faham? Jelas Okey, baik. Okey, habis dah. Okey, jadi daripada yang penerangan cikgu tadi, kita cuba buat satu contoh. Kita cuba buat satu contoh. Okey, kejap cikgu cari satu peristiwa mudah. Okey, 20 hingga 40 nyatakan bilangan unsur. Okey, satu huruf
dipilih daripada perkataan sempurna. Okey, ini adalah soalan dia. Ini adalah soalan dia. Cikgu nak yang pertama daripada penerangan cikgu panjang-panjang tadi. Yang pertama cikgu nak kamu keluarkan dia punya sampel. Keluarkan apa sampel dia dekat situasi ni. Yang kedua, cikgu nak kamu keluarkan bilangan sampel. Bilangan sampel. Bilangan dia ada NS. Yang ketiga, kita dah mula mengira kebarangkalian. Kira kebarangkalian untuk kamu dapatkan situasi yang pertama, huruf vokal. Yang kedua, cikgu nak kamu kira kebarangkalian untuk kamu dapatkan huruf konsonan. Okey, cuba buat sekarang. Cuba buat. Cari sampel dia, cari bilangan sampel dia. Lepas tu kira kebarangkalian dia. Boleh ke semua nak dengar suara sikit? Boleh? Boleh. Okey, baik. Cuba buat. Jangan risau. Lepas cikgu bagi masa 4 minit. Lama tu. Hantar kat cikgu. Senang je kan? Bagus. Pandai. Habis anda dapat. Cikgu. Ya. Yang peratus saya buat kan? Peratus tak payah buat. Dapat ada soalan nak tanya, tanya je tau. Waalaikumsalam. Ya, pandai. Bagus. Okey, 2 minit lagi.
Ya, bagus. Pandai. Okey, 1 minit lagi. Tepat pukul 6.25, cikgu tunjuk ya. Jadi cikgu akan mula tunjukkan di hadapan. Cikgu akan mula terangkan. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Tengah dengar ke? Nak dengar suara sikit? Tengah dengar ke? Hai. Hafif ada Hafif? Hanif ada Hanif? Sentiasa ada, cikgu. Sentiasa ada. Okey. Jadi, satu huruf dipilih secara rawak daripada perkataan sempurna. Sampel dia apa? Sampel dia adalah perkataan sempurna. Semua isi peristiwa tu. Jadi, bila dia cakap huruf, dalam perkataan sempurna, ini huruf S, ni huruf E, ni huruf M, ni huruf P, ni huruf U, ni huruf R, ni huruf N, ni huruf E. Semua huruf perlu diambil untuk dijadikan sampel. Jadi sampel kita adalah perkataan sempurna itu sendiri. Jadi kita tulis macam mana? S, E, M, P, U, R, N, A. Ini adalah dia punya sampel. Ni kamu jumpa balik tahu form 4. Okey, jadi bilangan sampel dia apa? Kamu kira ada berapa kamu punya bilangan dalam sampel tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ada 8. Jadi bilangan sampel dia ada 8. Itu cara kira dia. Jadi bilangan sampel ni maksudnya bilangan unsur lah. Ruang sampel tu maksudnya sampel. Okey, kira kebarangkalian bagi huruf vokal. Huruf vokal adalah satu huruf yang terdiri daripada A, E, I, O, U. Manakala huruf konsonan adalah selain dari A, E, I, O, U. Ini dia huruf vokal dan ini dia huruf konsonan. Jadi huruf vokal ada berapa dekat sini? Cikgu kira daripada perkataan sempurna. Untuk huruf vokal, cikgu bulatkan warna biru. 1, 2, 3. Jadi huruf vokal ada 3. Kita letak 3. Per dengan bilangan dia 8. 3/8. Itu sebab tu kita kena belajar. Okey, huruf konsonan ada berapa? Kita kira pula dia punya baki. S, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada 5. Jadi 5/8. Ini adalah jawapan kita punya kebarangkalian. Sebab itulah soalan untuk kebarangkalian ni senang. Sebab apa? Nama tajuk dia pun kebarangkalian mudah. Jadi tak ada nak susah-susah pun. Jelas ke semua untuk di hadapan ni? Boleh faham? Boleh, cikgu. Boleh. Okey, baik. Okey. Kita cuba lagi buat satu latihan. Kita nak bagi lagi power, kita nak bagi lagi kukuh. Kita nak lagi bagi kukuh. Okey, ini cikgu tunjuk ni nanti.
Okey. Jadi kita akan pergi kepada satu lagi huruf vokal, huruf konsonan. Cikgu dah tunjuk. Senaraikan unsur. Kejap semua. Mana lagi? Tak apa, cikgu ambil kat sini lah. Sebiji dadu kebarangkalian mendapatkan hasil tambah. Nombor genap. Ni cikgu akan ajar. Yang tu cikgu akan ajar hari ni. Okey, sekeping siling dan dadu. Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan F. Kita akan pergi kepada soalan F. Daripada soalan F, cikgu nak kamu keluarkan dia punya sampel, maksudnya ruang sampel dia S. Lepas tu cikgu nak kamu keluarkan bilangan sampel ataupun bilangan unsur dia, bilangan dia NS. Lepas kamu dah keluarkan, cikgu nak kamu semua cari kebarangkalian mendapatkan yang pertama. Satu je cikgu nak kamu cari. Mendapatkan nombor yang lebih besar dari 10. Okey, cuba buat. Kejap semua. Okey, cikgu bagi masa 3 minit. Cuba buat. Cikgu nak pergi tangkas. Okey, cuba buat Okey, 1 minit lagi. Okey, bagus. Senang je kan? Okey, habis sudah masa yang diberikan. Okey, betul. Siapa yang hantar kat cikgu? Semuanya betul. Jadi, cikgu akan tunjukkan jalan kerja dia. Okey, sampel dia apa kat sini? Okey, sampel dia adalah semua nombor dia. Dia kata 8 biji bola yang dilabel dengan nombor-nombor yang berlainan dimasukkan ke dalam kotak. Ni kotak dia dan ni bola-bola dia. Jadi sampel dia bola 3, bola 5, bola 7, bola 9, bola 11, bola 25, bola 27 dan bola 29. Itu jawapan dia. Bilangan sampel kita kira ada berapa bola? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Jadi bilangan sampel dekat sini ada 8. Kebarangkalian pula. Kebarangkalian nombor yang lagi besar daripada 10. Kebarangkalian nombor yang lagi besar daripada 10, dia bermula daripada nombor 11. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 nombor yang lagi besar daripada nombor 10. Jadi kita letak 4. Per dengan dia punya bilangan sampel 8. 4 per 8. Jadi 4 per 8 ni kita boleh kecilkan dengan sifar 4, 4 bahagi 4, 8 bahagi 4. Kita dapat 1 per 2. Inilah dia punya kebarangkalian. Jelas ke semua? Boleh faham? Okey ke? Boleh cikgu. Okey, bagus. Inilah kita dah habis dah sejam cikgu recap untuk pembelajaran minggu lepas. Supaya apa? Supaya kamu boleh follow up tentang pembelajaran yang cikgu nak masuk hari ni. Okey. Jadi cikgu nak mula dah masuk kepada pembelajaran kita untuk hari ni. Cikgu harap semua fokuslah. Pembelajaran kita untuk hari ni adalah ada gambar rajah ni. Okey. Jadi kebarangkalian apa situasi yang ada gambar rajah ni? Situasi dia apabila kita ambil 2 nilai. Kalau tadi kita ambil 1 je. Yang ni kita ambil vokal je. Yang ni kita ambil consonant je. Yang ini kita ambil biru je. Yang ni kita ambil hijau je. Okey, maksudnya kita ambil 1. Kita ambil 1. Kalau kamu tak faham, maksudnya dekat sini kita ambil gula-gula tu sebiji je gula-gula. Jadi kalau dia ada sebiji je gula-gula, macam ni lah situasi dia. 70% nak dapat 30%. Sini semua sebiji gula-gula. Ini sebiji guli. Cikgu tunjuk ni adalah sebiji guli. Sebiji gula-gula. Yang ni kita nak ambil 1 huruf dipilih. 1 huruf dipilih. Kita nak ambil sebiji bola dipilih. Ni sebiji bola yang dipilih. Bola apa? Bola yang lagi besar daripada 10. Semua 1 sebiji. Sekarang ni kita nak belajar pula apabila kita nak ambil 2. Kita nak belajar mengambil 2. 2 ni macam mana? Kita nak ambil 2 nilai. Sebagai contoh, kita pergi kepada penjelasan di sini. Cikgu akan terang, jangan risau, dia senang je. Okey, jadi bila kita nak ambil ni, masing-masing boleh tengok. Dekat sini, cikgu akan terangkan. Cikgu akan terangkan kejap semua. Pertama M1, M2B. Lepas tu M2, MB, M1B. Kejap cikgu bagi masa kat cikgu jap tengah fikir nak terang. Okey, dan yang ketiga B, M1, M2. Perlu kat situ. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Cuma cikgu akan ubah soalan ni sikit. Cikgu nak bagi kamu lagi nampak. Okey. 2 biji bola merah dan 1 biji bola biru. Cikgu nak bagi situasi dia kan. Cikgu nak bagi situasi dia. Okey. Jadi sekarang ni kalau kamu baca kita mulakan sebuah kotak. Oh, dia ada 1 kotak. Dia ada 1 kotak. Okey, daripada kotak ni dia ada 2 biji bola merah. Cikgu tunjuk ada 1 biji bola merah, 2 biji bola merah. Kemudian dan 1 biji bola biru. Oh, cikgu letak 1 biji bola biru. Ada 3 biji bola. 2 biji bola. Tengok dia dah mula mention dah. 2 biji bola diambil secara rawak. Jadi sekarang ni macam mana kita nak cari kebarangkalian dia? Tapi sekarang bukan kita nak cari kebarangkalian. Kita nak senaraikan ruang sampel. Kalau dia ambil
satu biji sahaja, kebarangkalian tu nanti loh. Kalau kita nak ambil satu biji sahaja, ini adalah kes satu biji. Kalau dia nak ambil satu biji sahaja, sampel dia dekat sini adalah macam biasa macam tadi. Merah satu. Sebab apa? Sebab dia ada merah ada dua kan. Lepas tu merah dua, kemudian biru. Biru satu. Ni situasi apabila dia satu biji. Sekarang situasi kita sekarang dia ada dua biji. Dua biji, kalau kita nak ambil dua biji, kita tak boleh buat macam tadi. Dua biji pula. Kita tak boleh buat macam tadi. Kita kena pakai yang pertama gambar. Gambar Raja Pokok. Cikgu terangkan. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Yang pertama sekali, ambilan yang pertama. Ambilan pertama. Ambilan pertama dia apa? Ambilan pertama kamu kena senaraikan yang satu biji tadi. Jadi sekarang ada apa? M1, cikgu tulis M1. Okey, ini dia M1. Ini adalah M2. Ini adalah B1. Okey, M1, M2 dan B1. Maksudnya apa? Maksudnya kemungkinan untuk kamu ambil M1. Kemungkinan pula kamu ambil merah 2. Kemungkinan kamu ambil B1. Maksudnya daripada kotak tu kita tak boleh nak decide. Kita ambil bola mana yang pertama. Ini adalah secara random. Maksudnya apa random ni? Secara rawak. Okey. Jadi mungkinlah bola pertama kita terambil M1. Jadi bila kita dah ambil M1, sekarang dalam kotak kita, bila kita dah ambil M1, kita keluarkan M1. Jadi dalam kotak kita tinggal M2 dan B1. Itu situasi dia. Situasi dia. Untuk situasi yang pertama ni, cikgu tunjuk. Untuk situasi yang pertama ni adalah M1 kita dah ambil. Bila M1 kita dah ambil, kita dah keluarkan dah. Kita dah pangkah dah dia dekat sini. Jadi yang tinggal apa sekarang ni? Ambilan yang kedua boleh jadi M2 dan boleh jadi B1. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Okey. Kalau cikgu cakap dia ambil M2. Kalau dia ambil M2 ni macam mana? Kalau dia ambil M2 bermakna M2 ni kamu dah hilangkan. Kenapa hilangkan? Kenapa hilangkan? Dia bukan hilang. Dia maksudnya kamu dah ambil dia daripada kotak tu. Jadi bila kamu dah ambil dia daripada kotak, sekarang ni yang dalam kotak ni tinggal M1 dengan B1. Sebab itulah dia jadi M1 dan B1. Okey. Dan yang ketiga, cikgu terangkan pula. Yang ketiga, situasi yang ketiga adalah dia ambil B1. Bila dia ambil B1 dekat sini, cikgu hilangkan B1, tinggal apa? Tinggal M1 dengan M2. Jadi M1 dan M2. Jadi dekat sini itu adalah kemungkinan ambilan dia. Kita dekat sini, kita tak cakap dia ambil M2 dengan B1 dua-dua. Tak. Dia hanya boleh ambil 2 biji bola. Macam mana nak baca ni? Ini kamu kena fokus. Okey, ni cikgu kemaskan. Ni M1, ni M2. Okey, cikgu kemaskan. Daripada ambilan pertama, tengok anak panah dia. Ambilan pertama, contoh. Sekarang dia ada 2 biji. Ambilan pertama dia, ambilan pertama M1, merah yang pertama, dia pergi pula ambil merah kedua. Jadi bola yang ada dekat dia sekarang adalah M1 dan M2. Ni bola pertama dan ni bola kedua.
lengkaplah 2 biji bola. Jelas ke semua dekat situ? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey, baik. Ambilan pertama M masih lagi M1. Okey, M1 ni adalah ni apa yang cikgu cuba sampaikan ni? Bila cikgu letak koma macam ni, maksudnya yang nombor pertama ni adalah bola pertama. Bola pertama. Yang koma lepas tu M2 ni adalah bola kedua. Tu maksud dia. Jadi sekarang bila cikgu cakap M2 M1 bola pertama, sebab tu cikgu letak M1 kat sini. Bola kedua dia jadi B1. Jadi kita letak B1. Ni situasi dia adalah apabila dia ambil merah satu dan biru satu. Tu dia. Inilah sampel dia. Inilah sampel dia. Situasi yang kedua pula. Bola pertama dia M2. Jadi kita boleh tulis M2. Bola yang kedua M2 pergi kepada M1. M2, M1. Maksudnya kotak tu bola pertama yang dia ambil adalah merah 2. Dah dia ambil dah, dia simpan dah bola tu. Yang kedua pula, ambilan kedua dia ambil pula M1. Jadi itu adalah situasi dia. Yang ketiga, yang seterusnya ni M2. Lepas tu dia pergi pula B1. Dia lain-lain semua, dia lain-lain semua. Akhir sekali bola pertama, kalau bola pertama biru, lepas tu lepas dia ambil bola biru, tengok ni bila dia ambil bola biru kan tinggal M1 dengan M2 je. Jadi bola yang kedua dia ambil mungkin M1. Jadi inilah situasi dia. Situasi dia dekat sini dia ambil biru satu dan M1, merah satu. Okey, yang terakhir biru satu, lepas tu M2. Ini adalah situasi kita yang terakhir. Maksudnya dalam poket kita sekarang ada biru satu, ada merah dua. Jelas ke semua? Boleh faham? Okey ke? Boleh ke? Okey. Okey, baik. Okey, sekarang sampel di mana? Ingat, kalau satu biji, macam ni je kita tulis sampel. Kalau 2 biji, untuk sampel dia, bila dia ambil 2 biji, 2 kad, dimension 2. Jadi, inilah sampel-sampel dia. M1, M2 kita letak. Koma, kita kena letak kurungan. M1 maksudnya bola pertama, merah kedua. Tu cara dia. Maksudnya kamu kena senaraikan semua ni. Lepas tu merah 1, B1. Lepas tu merah 2, merah 1. Merah, habis salin semua, salin semua. Merah 2, B1. Kemudian B1, merah 1. B1, merah 1. Akhir sekali B1, merah 2. Jadi itulah cara dia. Ini adalah sampel bila kita ambil 2 biji bola. Tadi kita belajar 1 biji je. Sekarang dia ada 2 biji. Jadi NS dia apa sekarang ni? NS dia adalah kita kira lah. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi NS dia adalah 6. Jadi inilah jawapan untuk dia punya sampel dan bilangan sampel. Jelas ke semua? Boleh faham? Faham cikgu. Okey, bagus. Okey, jadi kita cuba buat apa Wafi? Kerja apa ya? Okey. Okey, kejap Jadi sekarang ni kita pergi kepada soalan. Kita try buat soalan. Okey, sekarang daripada contoh yang cikgu terang tadi, kalau siapa-siapa nak tanya je. Cikgu nak masing-masing cuba buat gambar rajah pokok untuk situasi B. Ni. Okay, cuba buat situasi B. Sama macam tadi juga. Iya, betul. Sama sahaja.
Cikgu bagi masa kan. Cuba tahu buat tahu. Cuba B kan. Cikgu bagi masa lagi 3 minit. Okey, bagus. Nah, dah ada yang dapat. Good job. Andai. Cuba semua. Jumpa kau. Okey. Okey, bagus. Pandai. Hanif dapat ke Hanif cara nak selesaikan tu? Dapat, cikgu dapat. Okey, bagus. Okey, bagus. Good job. Okey, good job. Okey, habis dah masa yang diberikan. Jadi yang tengah buat boleh je terus buat. Cikgu akan tunjuk pula soalan B. Macam mana nak selesaikan soalan B ni? Macam mana kita nak dapatkan sampel dia? Kita kena dapat, macam cikgu bagi tahu. Macam yang cikgu bagi tahu, kita nak kira kebarangkalian tau. Jadi, sebelum kita nak kira kebarangkalian, kita kena dapatkan sampel dulu. Baru kita boleh kira kebarangkalian dia. Nanti cikgu ajar cara kira kebarangkalian. Okey, jadi sekarang kita pergi kepada soalan B. Kita pergi kepada soalan B. Jadi, masing-masing boleh tengok di hadapan. Untuk soalan B, untuk soalan B, dalam sebuah kotak, dia ada kotak dia. Dalam sebuah kotak, ada 3 keping kad. Kad A, kad B, dan kad C. Okey. Jadi sekarang,
2 keping diambil. Okey, cikgu terangkan, kalaulah dia nak 1 keping saja, ni situasi 1 keping tau. Kalau dia nak 1 keping saja, sampel dia dekat sini adalah A, B, C. A, B, C. Maksudnya boleh jadi dia ambil A, boleh jadi dia ambil B, boleh jadi dia ambil C. Lepas tu, NS dekat sini, kalau 1 keping, kita ada 1, 2, 3. Kita ada 3. Sekarang ni yang kita belajar sekarang, bila dia mention dia nak 2 keping kad. Jadi bila dia nak 2 keping kad, maksudnya kat sini cikgu ajar kamu pakai gambar rajah pokok. Gambar rajah pokok. Okey, faham dulu situasi dia. Situasi dia ada A, B, C. Maksudnya untuk ambilan pertama, ambilan kad yang pertama. Ambilan pertama boleh jadi kad A, boleh jadi kad B dan boleh jadi kad C. Okey. Ambilan kedua. Kita pergi pula kepada ambilan kedua. Okey. Jadi untuk ambilan kedua ni adalah situasi dekat mana kad A sudah diambil. Kad A sudah diambil. Bila kad A sudah diambil, dalam kotak tu tinggal kad B dengan kad C. Jadi untuk ambilan kedua dia boleh jadi kad B dan dia boleh jadi kad C. Itulah dia. Dia bukannya bermaksud kita ambil B dan C. Tak. Macam ambilan pertama ni kan. Contoh, ambilan pertama dia ambil kad A je. Ada lagi 2 keping kad. Maksudnya dekat sini, cikgu assume yang diambil kad yang pertama adalah kad A. Kad kedua boleh jadi B dan boleh jadi C. Jadi sampel dia apa? Sampel dia adalah mungkin kad pertama dia A, kad kedua dia B. Tu cara dia. Kad pertama dia A, mungkin kad kedua dia C. Habis kat situ. Okey, ini adalah situasi yang pertama. Situasi yang kedua. Situasi yang kedua. Kita pergi pula kepada situasi yang kedua. Situasi yang kedua, cikgu tunjuk pula bila dia ambil kad B. Bila dia ambil kad B, maksudnya yang B tu potong. Maksudnya sekarang ni kita tinggal kad A dengan kad C. Jadi untuk ambilan kedua ada 2 pilihan je. Boleh jadi pilihan A, boleh jadi kad C. Jadi sampel dia B kad pertama, A kad kedua. Tu cara dia. B kad pertama, C jadi kad kedua. Okey, yang terakhir cikgu terangkan menggunakan situasi yang sama. Cikgu terangkan guna situasi yang sama. Yang terakhir adalah bila dia ambil kad C sebagai nombor pertama. Jadi tinggal A dan B sahaja. Sebab itulah cikgu letak A dan B dekat sini. Jadi apa maksud dia? Maksud dia kad pertama kita kad C, kad kedua kita kad A. Tu kalau kita ikut anak panah tu. Okey, kad pertama dia kad C, kad kedua kita kad B. Jadi bila kita nak buat sampel, kita kena mahir dulu benda ni. Kita kena mahir dulu betul-betul yang cikgu tunjuk kat depan ni. Sebab apa? Sebab sampel untuk soalan ni adalah semua yang kita senaraikan tadi. A, B. Kita buat kurungan A, B. Kenapa ada 2? Sebab dia ambil 2 keping. Sekarang ni dia ambil 2 keping. Dia tak ambil 1 keping. A, B dah dia ambil. A, C. Dan ketiga, B, A. B, A. B, C. B, C. Lepas tu C, A. C, A. Dan akhir sekali C, B. Tengok, comparekan sampel untuk 1 keping dengan sampel untuk 2 keping. Lain, kamu tak boleh samakan, dia lain tau. Jadi cikgu nak kamu faham betul-betul.
Benda tu adalah benda yang lain. Kamu boleh tengok. Kalau dia ambil satu keping je, kita senaraikan A, B, C je. Jadi, kalau dia ambil dua keping, nombor pertama adalah kad yang pertama. Nombor kedua, huruf yang kedua adalah kad yang kedua. Itu maksud A, B. Sekarang NS. NS untuk situasi dua keping. NS untuk situasi dua keping, kita kira pula ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi NS dia adalah 6. Berbeza dengan satu keping di atas. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Bagus. Cikgu. Ya. Kalau kita terbuat terbalik macam mana? Kalau kita buat terbalik salah tau. Sebab dia situasi lain. Contoh kalau kita buat A, B, lepas tu B, A. Benda ni lain. Benda ni lain. Sebab apa? A, B dekat sini adalah A tu kad pertama. A ni menjadi kad pertama. Situasi dekat sini, B ni pula menjadi kad pertama. Jadi jangan terbalik. Kita kena ikut turutan dia. B ke A. Jadi maksudnya B, A. B ke C. Maksudnya B ke C. B, C. Boleh faham? Cikgu. Ya. Kalau ambilan kedua tu, kita tertukar C tu naik ke atas, B tu ke bawah. Yang tu tak ada masalah. Yang tu tak ada Salah masalah. Yang tu tak ada masalah. Kalau cikgu tertukar B ni duduk bawah, C ni duduk di atas, cikgu tak dapat AC dengan AB. Cuma AC ni kat atas, AB ni kat bawah. Itu tak ada masalah. Cuma jangan tertukar ambilan pertama dengan ambilan kedua sebab dia ada maksud. Okey, jelas? Jelas cikgu. Okey, habis. Cikgu terang pula situasi yang seterusnya. Jadi cikgu nak cari sebenarnya dekat sinilah. Dekat sini. Cikgu nak cari situasi yang apa orang kata, yang sebab masa cikgu dengan kamu setengah jam je lagi. Cikgu nak cari situasi yang mudah. Tak adalah. Cikgu sebenarnya benda yang sama je. Contohlah. Sekarang masing-masing boleh tengok set A. Tadi dia dalam satu kotak tau. Sekarang contoh. Dia ada dua kotak. Kotak pertama adalah kotak X. Dalam kotak X ada nombor 1, 2, 3. Yang kedua, kotak Y. Dalam kotak kedua pula ada nombor 4, 5, 6. Dia sama je, benda yang sama, tak ada yang berubah pun. Jadi situasi dia apa? Situasi dia satu nombor masing-masing dipilih secara rawak daripada set X dan set Y. Bila dia kata satu nombor dipilih, kamu jangan ingat satu. Kamu jangan ingat satu. Dia nak pilih dua nombor. Maksudnya apa? Dalam X ada satu nombor, dalam Y ada satu nombor. Jadi cara dia macam mana? Kalau kita nak buat gambar rajah pokok, senang je. Kan dia mention X dulu. Jadi ambilan pertama adalah tentang X. Kita senaraikan apa yang ada dalam X. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ambilan kedua. Tengok ambilan kedua. Untuk ambilan kedua kita ada Y. Dalam Y ada 4, 5, 6. Kita kena senaraikan 4, 5, 6. Kita kena senaraikan. Jadi daripada situ, cikgu macam tak balance pula. Okey, ni ambilan pertama, ni ambilan kedua. Daripada situ, maksudnya kad pertama, kad 1, kad kedua nombor 4. Itu maksudnya dia 1, 5, 1, 6. Nombor 2. Nombor 2. Kita senaraikan 4, 5, 6. 4, 5, 6. Maksudnya kad yang pertama, ambilan yang pertama adalah 2. 2, 4. Kemudian 2, 5. Kemudian 2, 6. Itu maksud dia. Dan yang ketiga, kita kena senaraikan semua.
4, 5, 6. Okey. 3,4, 3,5, 3,6. Ada yang tanya cikgu, cikgu kenapa yang tadi kita ambil BC je? Kamu kena faham, untuk ambilan kedua, 4, 5, 6 di kotak Y, 4, 5, 6 ni tak sentuh pun lagi. Sebab tu cikgu salin semua 4, 5, 6. Jadi sampel untuk soalan ni, adalah semua ni 14, 15, 16, 24, 25, 26, 34, 35, 36. Bilangan sampel untuk soalan ni adalah kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi bilangan sampel kita ada 9. Jelas ke semua? Boleh faham kalau dia ada 2? Okey. Jelas, cikgu. Okey, bagus. Jadi kena faham satu, kena faham dah. Kena faham dah. Yang minggu lepas cikgu ajar dia ambil 1 keping je. Yang minggu ni dia ambil 2 keping pula. Habis dah sampai situ. Okey, sebenarnya yang ni sama je. Yang ini pun sama je. Okey, yang ini melambung kebarangkalian teori nak dapat kepala. Yang ni adalah apakah kebarangkalian teori nak dapat kepala? Kebarangkalian duit shilling adil sebanyak 20 gram tak masuk SA. Sebiji dadu di lambung. Yang ni. Yang ni yang masuk. Sebab kalau yang ni dia bergantung kepada soalan nombor 1. Ya, ada nak tanya? Oh, tak ada. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu ajar benda yang sama je, iaitu apabila kita nak dapat 2. Kita nak dapat 2. Satu situasi kita nak dapat 2 nilai ataupun 2 hasil. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Kita kena faham bila kita nak pakai satu keadaan, maksudnya dekat sini dia cakap apa? Sebiji dadu adil di lambung. Maksudnya dekat sini ini adalah keadaan ada sebiji je dadu tu. Ada sebiji sahaja dadu tu. Jadi sebab itulah sampel dia adalah 1 sampai 6. Kamu faham tu belum? Okey. Yang kedua, ini yang kita dah buat. Ini yang tadi nombor ganjil 135. Jadi nombor ganjil kita keluar 135. Oh, ada 3. Per 6 ni kenapa? 6 ni adalah jumlah sampel ataupun NS dia. Ini yang kita buat awal-awal tadi. Okey. Sekarang masing-masing boleh tengok pula. Kalau dia dalam keadaan nak kira kebarangkalian. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Sekeping duit shilling dilambung 2 kali. Macam mana nak dapat KK, KI, IK, II ni? Okey, benda yang sama. Okey, dalam sekeping duit shilling, dia ada bahagian yang pertama, dekat sini cikgu panggil dia kepala. Lepas tu, belah belakang dia cikgu panggil ekor. Kepala cikgu ambil sebagai K, ekor cikgu ambil sebagai I. Lambungan pertama, maksudnya kita punya hasil lambungan pertama. Hasil pertama bagi lambungan tu adalah KI. Maksudnya boleh jadi dia jatuh dekat K, kepala, dia boleh jadi dekat I. Lepas tu hasil kedua. Hasil kedua maksudnya apa? Ini hasil pertama ni lambungan yang pertama. Lambungan yang pertama. Yang ni adalah lambungan yang kedua. Dia ambil duit shilling sama. Duit shilling yang sama. Okey. Jadi hasil kedua, kalau hasil pertama dia ada KI. Hasil kedua dia tak ambil pun K dengan I tu. Jadi dia tetap ada K untuk kepala, dia tetap ada I.
Maksudnya contoh, dia baling, dia toss duit shilling tu sekali, dia dapat kepala. Okey, kepala. Kemudian dia toss duit shilling dia lagi sekali, dia dapat kepala juga. Jadi inilah situasi KK. Tu cikgu nak terang tu. Macam mana dia dapat KK. Bila kamu nampak dia 2 kali, terus buat gambar rajah pokok macam cikgu tunjuk. Lepas tu, hasil pertama dia K, iaitu kepala, dia toss lambung duit shilling dia ke atas, dia dapat E. Ni hasil dia KE. Tu yang dapat KE dekat sini. E. Lepas tu daripada E, kita ambil juga K dengan E. Maksudnya dekat sini lambungan pertama dia E, lambungan kedua dia dapat kepala. Lambungan pertama dapat ekor dan lambungan kedua pun dapat ekor. Inilah dia punya sampel. Sampel dia adalah K. Lepas tu kita dapat KE. Lepas tu kita dapat EK. Dan akhir sekali kita dapat ekor. Ni sampel dia. Lepas tu NS. Berapa NS dia? 1, 2, 3, 4. Kita ada 4. Sampai situ jelas ke? Boleh faham semua? Boleh faham ke? Jelas? Sebab cikgu nak masuk kira. Okey, baik. Sebab cikgu nak masuk kira kebarangkalian pula. Sekarang tengok kepada nombor 1. Kebarangkalian nak dapatkan dua-dua kepala. Apa maksud dua-dua kepala? Maksudnya lambungan pertama dia dapat kepala. Fokus dekat sini. Lambungan kedua pun dia dapat kepala. Maksudnya dia dapat KK, kepala-kepala. Jadi kekerapan dia dekat sini ada 1. Sebab itulah dekat sini PA. Kebarangkalian untuk situasi pertama 1 untuk KK per 4 untuk NS. Tu jawapan dia. Tu jawapan dia. Habis kat situ. Okey, kemudian nombor 1 dah selesai. Nombor 2. 1 kepala 1 ekor. Okey, 1 kepala 1 ekor. Tengok. K kat sini dua-dua kepala. Kat sini EE dua-dua ekor. Sekarang dia nak 1 kepala 1 ekor. Dia tak tetapkan pun yang pertama mesti kepala, yang kedua mesti ekor. Dia tak letak satu syarat. Dia just nak apakah kebarangkalian yang dalam tu kita dapat 1 kepala 1 ekor. Tengok kepada nombor 2. Lambungan pertama dapat kepala, lambungan kedua dapat ekor. Dah ada 1. Yang ketiga, lambungan pertama dapat ekor, lambungan kedua kita dapat kepala. Dah ada 2. Sebab itulah dekat sini PB dia adalah sama dengan 2. Sebab apa? Ada 2 nilai. 1, 2. Per dengan NS dia 4. 2 per 4 boleh kecil dengan sifar 2. Kita dapat 1 per 2. Okey. Jelas semua? Boleh faham? Okey ke penjelasannya? Boleh. Ataupun Okey, cikgu. okey, baik. Kalau ada kurang bagi tahu Okey. Jadi masing-masing sebiji adadu di lambung 1 huruf. Cikgu tak nak 1. 1 ni macam biasa je. Mendapat huruf K, kita kira je ada berapa K. Yang tu kita dah buat awal-awal tadi. Cikgu nak ada 2. Sekeping duit shilling dan sebiji dadu dilambungkan. 1 nombor dipilih secara rawat daripada set 1 dan 1 lagi nombor dipilih pad. Hasil tambah kedua-dua nombor adalah genap. Kedua-duanya dapat nombor ganjil. Okey, jadi masing-masing cuba buat soalan C. Okey, cuba buat soalan C. Jangan risau. Tak dapat jangan risau sebab cikgu akan selesaikan juga sama-sama dengan kamu. Ini je. Lepas tu habis dah tajuk kebarangkalian ni. Sebenarnya kalau kamu boleh faham, cikgu dah cover habis dah hari ni. Okey. Boleh mula buat. Cikgu bagi masa. Cikgu bagi masa 4 minit.
Buat tau. Jangan risaulah kalau tak dapat tu. Cikgu akan tunjuk. Okey. Dah siap hantar kat cikgu kan? Oh, bagus. Dah dia anda dapat dah. Bagus. Pandai. Jangan risau cikgu akan terangkan satu-satu lepas ni. Cikgu akan terangkan satu-satu sedetail yang cikgu boleh. Tapi kamu kena cuba buat dulu biar kamu nampak dulu flow dia. Okey, 3 minit lagi. Ni soalan yang terakhir dah. Ni soalan yang terakhir sebab yang belah bawah sama je yang macam cikgu ajar tadi. Tapi kalau nak cikgu ajar juga boleh je. Lepas ni cikgu pergi kan kalau sempat. Dia sama je yang sama dengan satu tu. Jangan risau. Oh, pandai. Bagus. Bagus, 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 bagus. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Okey, cikgu ajar Okey, jadi boleh tengok ke depan sebab kita punya masa pun lebih kurang 10 minit sahaja. Okey, tengok Satu nombor dipilih secara rawak daripada set 1. Okey,
Contohlah kita ada satu kotak kan. Okey, kotak A. Dalam kotak A kita ada 1, 2, 3. Okey, dalam kotak A kita ada 1, 2, 3. Kemudian satu nombor lagi, maksudnya dia ada 2 nombor, dipilih secara rawak daripada kotak B iaitu 4, 5, 6. 4, 5, 6. Macam tadi yang kita buat. Macam tadi. Sekarang dia nak satu nombor dekat A, satu nombor lagi dekat B. Dekat A, dia ada pilihan pertama lah ni. Ni maksudnya pilihan kita yang pertama. Apa pilihan kita yang pertama? 1, 2, 3. Boleh jadi nombor 1, boleh jadi nombor 2, boleh jadi nombor 3. Maksudnya dekat A mungkin kita ambil nombor 1, mungkin kita ambil nombor 2, mungkin kita ambil nombor 3. Okey, kita pergi pula dekat B. Dekat B ada 3 jenis nombor. Kamu kena salin semua. Kalau dekat A kamu dah salin semua, dekat B kamu kena salin semua juga. 4, 5, 6. 6. Pandai. Asyik ke tu? Tu. Diam hari ni. Okey, 4, 5, 6. Okey. Jadi habis dah. Ini situasi dia. Apa sampel dia dekat sini? Okey, yang pertama 1 ke 4. 1, 4. Maksudnya kad pertama dia nombor 1. Ni 1, 5. 1,5. Ini 1,6. Akhir sekali 2,6. Okey, kemudian 3,4. Kemudian 3,5. Akhir sekali 3,6. Inilah sampel dia. Jadi sampel dia ada berapa? Ni sampel dia. NS kita dekat sini ada, kita kira kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi NS kita ada 9. NS ni yang penting ni untuk buat kebarangkalian. Okey, jadi hasil tambah kedua-dua nombor tu adalah nombor genap. Macam mana tu? Tak faham lah. Okey, kita nak jawab pula soalan yang pertama kan. Okey, tengok cikgu akan jawab soalan yang pertama. Hasil tambah kedua-dua nombor tu nombor genap. Maksudnya kamu kena tambahkan. Nombor pertama, 1 tambah 4. 1 tambah 4, kamu dapat 5. Ini nombor ganjil. Jadi bukan nombor yang kita nak. 1 tambah 5 dapat 6. 1 tambah 6 dapat 7. Okey, ini kita dah dapat 1. Kita dah dapat 1. Kita bulatkan dia 1. Kita bulatkan dia. Okey, 1 dah dapat. 2 tambah 4 dapat 6. 6 kan nombor genap. Jadi kita bulatkan dia 1. 2 tambah 5, 7. 2 tambah 6 dapat 8. Ni nombor genap. Jadi kita bulatkan. 3 tambah 4 dapat 7. 3 tambah 5 dapat 8. 8 nombor genap. Okey, kita bulatkan 3 dengan 5. 3 tambah 6 dapat 9. Ni nombor ganjil. Jadi dekat sini berapa kita bulatkan tu? 1, 2, 3, 4. Jadi sekarang peristiwa kita yang pertama adalah kita bulatkan 4 per dengan NS kita 9. Kita dapat 4/9. Jelas ke semua untuk nombor 1? Boleh faham? Boleh. Okey. Situasi nombor 2. Kita pergi pula kepada situasi nombor 2. Untuk situasi nombor 2, kedua-duanya nombor ganjil. Maksudnya nombor pertama kita ambil nombor ganjil, nombor kedua kita ambil juga nombor ganjil. Jadi nombor ganjil ni apa? Untuk siapa-siapa yang tak tahu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cara nak kenal nombor genap, genap ni adalah sifar 2. Siapa yang tak kenal, jadi 2, 4, 6 tu nombor genap. 1, 2, 1, 3, 5 tu apa? Ini dia, ni nombor ganjil. Ganjil adalah
bukan sifir 2. Bukan sifir 2. Itu cara nak kenal genap dengan ganjil. Kedua-duanya nombor ganjil. 1 dengan 4. 4 ni kan nombor genap. Jadi tak boleh ambil. 1 dengan 5. 1 dengan 5 ni nombor ganjil. Kita bulatkan. 1 dengan 6. 1 dah nombor ganjil dah. Tiba-tiba 6. 6 ni nombor genap. Jadi tak boleh bulatkan. 2, 2, 2. Tak payah nak fikir panjang. 2 genap, 2 genap, 2 genap. 3 dengan 4. 4 ni genap. 3 dengan 6. 6 ni genap. Kita ada 3 dengan 5. Jadi ada 2 je bulatan yang kita bulatkan. Jadi untuk situasi yang kedua. 1, 2. 2 per NS kita 9. Ini dia kita punya jawapan. Jelas ke semua? Boleh faham? Okey. Jadi cikgu akan pergi kepada yang terakhir. Yang terakhir. Yang ni benda yang sama je. Benda yang sama. 90 biji bola kuning, 60 biji bola hijau. Benda yang sama. Maksudnya yang kita dah belajar PA, PB. Yang ni yang sama. Yang lainnya yang ni. Yang lainnya yang ni. Jadi nama dia dekat sini adalah kebarangkalian peristiwa lengkap. Sama je. Sama je. Kita pergi kepada kebarangkalian. Ni last tau. Ni last. Kebarangkalian peristiwa lengkap. Okey. Sekarang cikgu akan keluarkan nombor-nombor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini adalah sampel kita. Boleh ke kamu semua bagi tahu cikgu berapa untuk peristiwa pertama ni, berapakah kebarangkalian nak dapat nombor genap? Cuba buat. Berapa kebarangkalian daripada sampel ni nak dapatkan nombor genap? Bagus, pandai. Okey. Afif ada Afif? Ada cikgu. Ada. Afif, berapa kebarangkalian untuk dapat nombor genap? Ada berapa nombor? Berapa? 5. Okey, 5. Ada berapa dia punya NS? 11. Ya, ini adalah kebarangkalian nak dapat nombor genap. Pelengkap ni apa? Pelengkap ni adalah kebarangkalian untuk dapat bukan nombor genap. Bukan nombor genap. Okey, cikgu nak tanya Afif lagi. Okey, kalau kita cakap bukan, kita ada mention tentang bukan, jadi dia ada tanda tanduk kat situ. Jadi, kebarangkalian nak dapat bukan nombor genap berapa, Afif? 6. Iya, per 11. iya. Itu je. Itu je. Itulah tentang pelengkap. Maksudnya dia melengkapkan. Jadi bila kita nampak, kalau kamu tengok formula ni kan, kalau kamu tengok formula ni, PA, PA maksudnya pelengkap bagi A sama dengan 1 tolak PA. Dia buat kalut je, benda sama je. Jadi PA kita, PA adalah sama dengan, kan cikgu awal-awal cikgu dah bagi tahu dia 1, total untuk situasi mesti sama dengan 1. 1 tolak PA, PA kita 5/11. Jadi dekat sini kamu boleh terus tekan kalkulator, kamu akan dapat 6/11. Itu maksud peristiwa pelengkap. Kalau dia kata nombor ganjil, kalau ada pelengkap maksudnya bukan nombor ganjil. Itu sahajalah apa yang kita belajar. Kita belajar pelengkap. Lepas tu kita belajar latihan nak dapatkan kebarangkalian bila ada 2 keping nombor dipilih.
Jadi dekat sini cikgu ada ajar, cikgu ajar. Hari ni pun cikgu ajar secara terperinci. 1 keping macam mana, 2 keping macam mana. Cikgu keluarkan SD satu-satu, cikgu keluarkan NSD satu-satu. Lepas tu cikgu recap pula yang minggu lepas 1 jam. Cikgu recap, cikgu bagi tahu kebarangkalian tu apa. Cikgu bagi contoh pula. Lepas tu cikgu bagi pula tahu tujuan kebarangkalian. Jadi ni nak terdapat semua ni. Okey, jadi sampai situ sahaja kita punya lesson untuk hari ni. Cikgu minta maaf salah silap. Ya, ada? Kalau ditulis pelengkap saja sama je. Kalau dia tulis Pelengkap saja yang soalan tu. Kalau dia tulis pelengkap saja, bagilah PA yang ada tanduk tu je. Tapi kalau nak cari pelengkap, kita kena cari PA tu dulu. Yang tak macam tadi, yang macam Hafiz cakap tadi. Boleh faham Hafiz? Boleh ke? Okey, itu je. Jadi cikgu harap jelas lah kita punya lesson untuk hari ni. Kalau siapa-siapa ada soalan, ada masalah nak tanya cikgu, WhatsApp je cikgu. Okey semua, sampai situ sahaja kelas kita untuk petang ni. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat berehat. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Okey, sama-sama. Terima kasih, cikgu. Thank you. Terima kasih, cikgu. Okey, Terima kasih, cikgu. welcome. Baik.